Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar anak semua, selalu doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat dan ingat duduk diam-diam di rumah ya. Okay, baiklah anak-anak, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita bagi buku Tilawah Al-Quran tahun 3. Okey, baik. Di bawah tajuk kefahaman Al-Quran, surah Al-Ma'un, ayat 1 hingga 7. Jadi anak-anak boleh mula buka buku muka surat 51. Okey, baik. Di sini kita lihat kefahaman Al-Quran. Unit 1 surah Al-Ma'un. Okey, buka muka surat 51 semuanya. Objektif pembelajaran yang pertama menyatakan tema umum surah Al-Ma'un. Okey, yang kedua menyenaraikan isi-isi penting daripada surah Al-Ma'un. Dan yang ketiga, memahami pengertian dan menghayati pengajaran daripada surah ini. Okey, yang pertama sekali insya-Allah kita akan baca sama-sama surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Okey, tema bagi surah Al-Ma'un ialah balasan buruk kepada orang-orang yang mendustakan agama. Okay, baiklah, jadi di sini kita akan ketahui apakah dia. Pertama, surah Al-Ma'un mengandungi 7 ayat. Ada 7 ayat. Yang kedua, surah Al-Ma'un turunkan di Mekah. Yang ketiga, surah Al-Ma'un bermaksud pertolongan ataupun bantuan. Yang keempat, kita akan pelajari tema surah Al-Ma'un iaitu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi apabila kita belajar tafsir ataupun kefahaman surah Al-Ma'un ini, kita akan mengetahui apakah dia ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Okey, baik anak-anak. Mari kita lihat terjemahan ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Ayat yang pertama berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita bermaksud apa? Tahukah kamu orang yang mana itu dia mendustakan terhadap hari pembalasan. Orang yang mendustakan terhadap hari pembalasan. Okey, siapakah dia orang-orang ini? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak dia menggalakkan untuk memberi makanan kepada orang miskin. Okay, jadi yang pertama sekali kita akan lihat dalam surah Al-Ma'un menceritakan tentang orang yang mendustakan terhadap hari pembalasan ataupun orang yang mendustakan bagi agama. Siapakah mereka? Maka yang pertama kita akan ketahui iaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya menghina, memaki, memarah, memukul, tidak suka kepada anak yatim. Okey, yang kedua ciri-cirinya ialah dia tidak menggalakkan untuk memberi makanan kepada orang miskin. Dia tak suka memberi makanan kepada orang miskin. Boleh ke kita buat macam tu? Tak boleh. Kita sebagai tanda bersyukur, kita kena membantu orang yang susah, orang yang miskin. Jadi orang yang tidak mahu membantu orang miskin ini adalah termasuk dalam golongan yang mendustakan agama. Na'udzubillah min zalik. Okey, kita lihat. Okey, baiklah anak-anak. Sekarang kita lihat apakah dia intisari ayat daripada ketiga-tiga ayat yang pertama ini. Yang pertama, surah ini dinamakan Al-Ma'un bererti pertolongan. Al-Ma'un maksudnya pertolongan ataupun bantuan. Yang kedua,
Surah ini diturunkan di Mekah dan mengandungi 7 ayat. Okey, ini intisari surah. Yang ketiga, Allah menjelaskan ciri orang yang mendustakan agama. Siapakah mereka orang yang mendustakan agama? Okey, iaitu mereka yang tidak mengambil berat hal anak yatim. Mereka tak peduli pun hal anak yatim. Okey, dan juga melakukan kekerasan, menghina, menyakiti terhadap anak yatim. Dan juga tidak memberi makanan kepada orang miskin. Jadi ketiga-tiga ciri-ciri ini dinamakan ciri orang yang mendustakan agama. Okay, kita hendaklah menjauhi diri kita daripada melakukan ketiga-tiga perkara ini. Okay, pengajaran ayat daripada 3 ayat yang pertama ini ialah kita hendaklah mengambil berat tentang anak yatim serta mengasihi orang miskin. Itu merupakan amalan yang mulia. Okey? Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW juga seorang anak yatim. Jadi apabila kita menyayangi anak yatim yang lain, seumpama kita menggembirakan hati Rasulullah SAW. Dan jika kita tidak suka kepada anak yatim, seumpama kita tidak suka kepada Nabi kita sendiri. Kita kena pupuk rasa dalam hati kita cintakan Rasul. Jadi kita juga perlu mengasihi anak-anak yatim. Okey. Yang kedua, pengajarannya ialah mengasihi orang miskin. Okey, yang kedua, selalulah hulurkan bantuan untuk menolong dan membantu anak yatim dan juga orang miskin. Okey, pengajaran daripada sini yang pertama, kita mesti mengambil berat, mengasihi, membantu anak-anak yatim dan orang miskin. Yang kedua pula, kita menghulurkan bantuan untuk menolong dan membantu anak yatim dan juga orang miskin. Okey, ini daripada 3 ayat yang pertama tadi. Okay, seterusnya. Jadi kita lihat ayat yang keempat berbunyi fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Celakalah bagi orang-orang yang solat. Kenapa kecelakaan itu? Siapakah dia orang yang celaka bagi orang yang melakukan solat tapi dia celaka di sisi Allah? Siapa? Alladzina hum an solatihim sahun, iaitu orang-orang yang mereka daripada solat mereka lah lalai. Lalai maksudnya dia tak khusyuk dalam solat. Semasa sedang solat, dia tak berfikir pasal benda lain dekat luar solat dia. Kita nak main, kita nak makan. Jadi mereka lalai dalam solat ataupun orang yang mengabaikan solat. Waktu solat dah masuk tapi dia tak solat atau dia terus meninggalkan solat. Ini semua termasuk dalam golongan orang yang lalai dalam solat. Jadi mereka ini kecelakaan daripada Allah. Okey, dan juga celakalah bagi siapa? Allazina hum yura'un, iaitu orang yang berkeadaan riak. Mereka melakukan apa-apa kerana selain daripada Allah. Mereka melakukan kebaikan kerana selain daripada Allah untuk menunjuk-nunjuk. Dekat depan orang lain, dia buat benda baik. Tapi bila orang tak nampak, dia tak buat pun benda baik. Itu maknanya bila dia buat benda baik, sebenarnya dia riak, nak menunjuk-tunjuk depan orang supaya orang pun puji dia. Okay. Yang kedua, orang yang celaka ni tadi orang yang riak. Dan yang ketiga, orang yang celaka juga adalah orang yang enggan memberikan pertolongan kepada orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang memerlukan. Jadi ketiga-tiga kategori ini Allah kata celakalah bagi mereka. Maksud celaka ni apa? Jauh daripada rahmat Allah. Allah tak turunkan rahmat kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Okey, baiklah. Intisari ayat daripada ayat yang terakhir ni, 4 ayat yang terakhir kita dapat ketahui daripada sini ciri-ciri orang yang mendapat kecelakaan ialah yang pertama, tidak menyempurnakan ibadah dengan baik dan khusyuk. Yakni mereka lah lalai dalam solat mereka, dalam ibadah mereka. Okay. Yang kedua, bersembahyang kerana ingin dipuji oleh orang lain.
sembahyang sepatutnya kita buat kerana Allah. Tapi mereka sembahyang sebab nak orang lain puji. Wah, bagus budak ni, rajin dia solat sunat, solat wajib pun bagus. Kita nak orang puji. Tak boleh ya. Kita kena buat apa-apa sahaja ibadat kita semua kerana Allah, bukan mengharapkan pujian orang. Okay. Yang ketiga, tidak mahu menolong dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Jadi ini termasuk dalam orang-orang yang celaka. Okay, pengajaran ayat. Ibadah yang tidak ikhlas, yang riak, tidak diterima Allah. Allah tak terima orang-orang yang riak di dalam solat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, ibadah yang dilakukan hendaklah dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Yang terakhir, aktiviti ini kita akan lakukan apabila waktu bersemuka nanti, insya-Allah. Baca dan fahami maksud surah Al-Ma'un. Anak-anak di rumah boleh baca dan fahamkan apakah erti-erti bagi setiap ayat surah Al-Ma'un ini. Yang kedua, bincangkan secara berkumpulan mengenai perkataan berikut: orang miskin, anak yatim, zalim, lalai, riak. Nanti kita akan bincangkan. Yang ketiga, senaraikan suruhan Allah dan larangan Allah yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un. Setelah kita baca tadi surah Al-Ma'un, anak-anak cuba kena pasti apakah dia suruhan Allah dan apakah dia larangan Allah yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Baiklah anak-anak, insya-Allah anak-anak boleh siapkan aktiviti yang Ustazah sediakan selepas menonton video ini. Sehingga berjumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.